Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana sudi untuk hadir bagi sesi taklimat berkenaan dengan business project presentation. Jadi Dr. Suhaini dengan Puan Siti Nur Arkidah dah biasa dah semasa lepas kita dah buat, jadi ini ulang siaran je kot. Sebab saya target hari tu ialah untuk Dr. Mazita dengan Dr. Mas dan Puan Farah. Yang baru pertama kali menjadi panel lah. Tapi tak apa kalau dia orang tak boleh bersiaran secara langsung, saya akan hantar rakaman ni lah kepada mereka untuk dia orang dapat sedikit maklumat lah. Sebenarnya selalunya sesi taklimat ni kita buat pada hari kejadian pun boleh kan. Cuma kita nak bagi awal sikit lah sebab Puan Farah tu dia macam risau. Dia risau ini nak bagi markah tengok presentation ni kan. Sebenarnya kalau kita dah biasa tak ada apa sebenarnya kan, dia punya perkara yang kita nak buat lah kan. Okey, dari segi tugas yang perlu dibuat oleh panel penilai nanti, lebih kepada hanya untuk nilai presentation sahaja, bukan nilai report, nilai presentation sahaja. Okey, jadi presentation tersebut berlangsung secara online. Maknanya secara video yang telah sedia dirakam oleh pelajar. Okey, yang mana saya akan beri dia punya link nantilah. Saya akan beri dia punya link dia untuk ditonton oleh panel lah. Sekejap saya tengok proposal presentation, business project proposal, final report, boleh logbook. Nampak yang PDF ni tak, Azrin? Sanggup saya duk share benda lain yang saya share. Nampak je. Nampak. Report. Mana memberi untuk presentation. Report. Yang ni. Form ni. Tapi kita tak akan gunakan form kat sini, kita akan gunakan sistem lah. Sistem dalam menilai dia punya ni, markah-markah untuk presentation ni. Okey. Di mana rakaman sedang dibuat oleh pelajar. Besok dia orang akan siap rakaman pada dasar ni. Besok dia orang akan siap hari Rabu. Dia orang akan siap rakaman. Okey. Dan link rakaman tersebut akan diserahkan kepada panel untuk menonton terlebih dahulu sebelum hari kejadian. Boleh hari kejadian sebelum nak pergi menilai kumpulan tu pun boleh. Sebab video tersebut hanya durasi dia 5 minit sahaja. Durasi dia 5 minit sahaja. Okey, dan kita selepas tonton video terbabit, pada hari kejadian, hari Isnin tersebut, selepas keynote speaker beri ucapan, kita akan buat sesi Q&A sahaja. Q&A sahaja. Tapi student ni kadang-kadang waktu Q&A tu dia pun intent nak present juga. Tapi boleh disturb dia lah, kata tak perlu present, saya nak tanya soalan saja. Apa-apa yang berkenaan dengan apa yang dia presentation kan lah. Okay, seorang panel akan diberi maksimum 3, minimum 2 kumpulan. Maksimum 3, minimum 2 kumpulan. Okey, jadi isu dia sebelum-sebelum ni ialah bila nak bagi markah atas sini lah. Nak tengok by student, nama, name dia, kan, individu yang present tu macam mana. Ini nampak macam memang sukar lah. Tapi sebenarnya kaedah pelaksanaan dia lebih kepada kita lamsam sajalah. Kan, walaupun ada 3 nama student tu, kita lamsamkan kesemuanya.
Pemakahan dia tu. Sebab nak tengok by individu tu 5 minit tu memang sukar nak menilai lah. Individu punya presentation based on seorang present 2 minit. Kalau seorang present 2 minit, seorang present 2 minit memang susah nak bagi kriteria begini. Okey. Dalam projek memang dia tak ada peraturan kata present berapa minit. Dalam projek punya pelaksanaan dia tak adalah detail terperinci kena present berapa minit. Tetapi kami ambil pendekatan di luar sana nanti bila mereka kena present apa-apa pun, rancangan perniagaan sekalipun kadang-kadang tu sekejap je masa diberi. Business pitching, kalau kita pernah ambil competition business pitching pun tak pernah lah business pitching sampai setengah jam kena present. Jadi ini lebih kepada presentation bentuk business pitching. Tak ada nak ada apa ni gap, nak perkenal nama dengan nombor matrik, alamat ke apa tak ada. Dia orang kena ambil poin-poin yang penting. Okey, cakap seumpama business pitching punya punya kaedah. Jadi kita tak adalah bagi sampai setengah jam presentation sebagainya. Okey. Okey, jadi kriteria ni tengoklah dari segi pengenalan dia, buat pengenalan dia. Yang susahnya ini ialah contoh dia macam expression and eye contact. Itu payahlah kita tengok video kan, nak tengok mata dia ke apa kan. Itu bagilah markah based on dia buka video pun kira dah ada expression dengan eye contact jugalah. Presentation aid standard lah. PowerPoint tu adalah presentation aid dia. Verbal teknik, cara-cara dia bercakap. Kalau banyak dia punya Puan Farah baru nak masuk. Kalau banyak dia punya gaps dia diam apa bila kita tanya soalan lama sangat dia punya ni kan. Itu tengok kriteria macam itulah. Kan? Ini saya bagi rough sajalah. Ini tuan-tuan dan puan-puan punya bidang kepakaran masing-masing lah. Nak tengok dia punya ni. Kalau kita lihat markah leadership sampai 20% ni pun saya tak tahulah macam mana rubriknya ada kat bawah ni. Nanti dalam sistem pun kita bagi juga rubrik dia. Tapi kalau tengok rubrik itu kan, nampak macam wow lah. Ideal sangat. Ideal sangat dari segi leadership dan sebagainya. Tapi tengoklah kalau dia boleh delegate kerja, kita tanya delegate kerja dia waktu dia present tu. Sebab ini hanya untuk presentation lah. Untuk presentation, teamwork waktu dia present, macam mana nampak ada teamwork dah. Ini hanya tuan-tuan perempuan semua hanya fokus kepada waktu dia present. Sebab markah dia based on presentation, bukan based on report dia. Tapi dah rubrik dia dah main macam ni, kita pun follow je lah. Curriculum punya standard. Dia punya ni. Okey, ini form dia lah. Tapi form dia Puan Farah baru masuk. Jadi form dia kita akan buat dalam sebab Akidah dengan Puan Akidah dengan Dr. Su dah biasa lah guna yang sistem kita dulu. Okay, kita akan gunakan yang inilah. Ini Puan Ayu tengah duk buat. Saya tak tahu dia boleh display kejap public form, publish. Sekejap publish dulu je, tengok dia nak pergi. Nampak yang Google lah? Ke masih lagi PDF? Kelas. Tanya kelas ni. Are you with me? Nampak Google tak? Ada ke tak ada dia orang ni? Oi. Nampak Google lah? Jawab form ke doktor? Jawab form. Yes, nampak. Nampak borang jawab form tu. Dekat saya ni patutnya nampak lah sebab saya share benda tu. Nampak ada CD feed kat atas kan? Okey. Okey, ini borang nantilah bila
tengok video terbabit, okey, tengok video terbabit dah boleh dapat dah rough figure nak bagi apa dekat budak terbabit. Kemudian hari kejadian tu, sebenarnya hari kejadian tu lebih kepada yang teknik menjawab tu kot. Kan? Accident ability dia. Lebih kat sini lah kot. Yang lain-lain tu boleh, mungkin dah boleh dapat dah kumpulan ni nak bagi dari segi cooperation dalam video terbabit. Kan? Sebab video tu kira part of the presentation. Leadership dia ke apa benda dalam verbal teknik waktu video terbabit, boleh tengok lah cara budak cakap dalam video terbabit. Jadi mark dia boleh kat sini lah. Oh, dia bagus lah. Dia dah buat dah. Ni semasa lepas ni Dr. Su dengan Puan Nur lagi dah semasa lepas. Nanti akan isi lah benda ni, lepas tu isi lah benda ni sampai akhirnya submit. Kat sini ada rubrik lah. Dia punya rubrik untuk yang paling low dengan paling high lah. Dia punya ni. Dia ni ada note dia. Ada note dia lah. Kena nak tengok. Tapi jangan terlalu orang kata stress sangatlah. Ini hanya represent 10% kot. Tak saja. Total up semua ni besar lah. Kalau ikut dia punya apa nama ni. Dia punya rubrik tu per 100%. Tapi lump sum dia nanti jadi per 10% sahaja. If not mistaken 10 ataupun 15 kot untuk presentation punya markah. Jadi kami akan bagi link ini nantilah. Nanti Puan Ayu akan update kat sini kot. Dia ada ni yang semasa lepasnya. Okey. Kemudian beri markah kat sini. Lambat beri pun tak apa. Tak perlu dah nak real time. Kan? Dulu hari tu siapa ni Haslina tu pun dia bagi lambat. Sehari besoknya baru dia beri. Dia tanda kat kertas mana dulu kot. Jadi cool down je, relax je, santai-santai je. Untuk pemakahan bagi tujuan presentation. Okey. Jadi report tak perlu dinilai lah. Okey. Presentation saja dinilai. Okey, apa konten yang mereka akan present nanti lah. Rough. Nak tahu apa benda projek berkaitan dengan projek ni bagi Jabatan Perdagangan. Okey, bagi Jabatan Perdagangan kacau benda ni. Okey, bagi projek Jabatan Perdagangan, okey, dia berbeza dengan projek engineering. Dr. Mazita dia engineering punya background. Dr. Mas dia finance. Finance di Politeknik. Dia tak ada projek. Kan? Okey, tapi saya kena bagi tahu awal-awal lah supaya dapat dia punya idea dia. Sekejap bagi yang PDF tu balik. Okey. Ini tak ada syllabus dia. Alamak. Okey. Saya tak ada share dia punya sini. Okey. Bagi projek Jabatan Perdagangan, dia ada dua pilihan. Satu macam projek pelajar mechanical, create product innovation. Buat product innovation. Kalau mechanical, electrical dan sebagainya, mereka create product innovation. Lepas tu end up with the product punya hasil lah. Kan? Produk punya hasil. Mesin kupas bawang ke, mesin kat pokok ke apa benda kan. They come up with that particular ending dia lah, particular report. Tetapi untuk student perdagangan, dia beyond that sikit lah sebab dia develop the product with innovation. Okay. And then dia kena create strategi untuk memasarkan, untuk buat jualan kepada produk terbabit. Engineering, if not mistaken, dia tak sampai cover untuk marketing and sales produk. Dia hanya create the product. Lepas tu boleh guna, boleh function, test dia punya produk, okay, that's it. Tapi orang perdagangan ni dia kena come up with the strategi untuk
untuk apa ni sell lah, sell produk terbabit, strategi dia untuk sell produk terbabit. Ya, termasuklah strategi pengurusan, strategi marketing, strategi perekonomian apa semualah. Dia create macam itu. Tapi disebabkan COVID ni dan juga masalah bila pelajar nak create produk with the innovation ni, dia ambil masa lama. Sedangkan minggu yang kedua, minggu ketiga dah kena defend proposal dah. Kalau engineering mungkin dia ada 2 semester. Projek 1 dengan projek 2. Ni tak ada. Jadi kami ambil kaedah, kita tak nak guna yang keadaan macam terbabit. Keadaan terbabit kita tak akan guna dalam kita punya projek semester ni. Okey. Jadi untuk semester ni projek kita ialah solving business issue sahaja. Yang kedua. Jadi pilihan yang pertama create produk, kemudian solving create produk dan juga buat dia punya strategi dia untuk sales. Tetapi untuk yang kali ini kita hanya buat solving business issues. Menyelesaikan masalah perniagaan di mana mereka ni akan cari kes di luar sana, sama ada melibatkan syarikat, melibatkan perniagaan, sama ada besar, kecil, sederhana. IKS ke apa benda ke tak kisah. Peniaga tepi jalan pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu sebagai kajian kes mereka di mana mereka kena analisis situasi peniaga terbabit dan kena buat strategi bagaimana untuk peniaga terbabit lebih ke hadapan lah, lebih maju. Okey, itu yang sekarang ni projek yang mereka kena buat. Maknanya tak ada melibatkan create produk. Tak ada melibatkan innovation, dia hanya pilih satu perniagaan, kemudian dia akan buat strategi bagaimana untuk menyelesaikan, bagaimana untuk memajukan perniagaan terbabit. Okay, saya bagi contoh FIP yang ongoing lah sekarang ni, walaupun tak berapa nak habis lagi nak buat. Okay. Okay, contoh ini contoh report. Tuan-tuan bukan kena nilai report tapi contoh report mereka lah. Nanti akan dia orang pamer jugalah sikit sebanyak dalam dia punya presentation dia nanti. Okay. Okay. Baik. Jadi dia punya tajuk dia orang ni standard semua lah. Mereka akan melaksanakan satu projek bagi merangka dan melaksanakan, nampak yang PDF ni? Okay. Projek bagi merangka dan melaksanakan strategi bagi perniagaan. Inilah yang membezakan peniaga mana yang mereka pilih. Okay. Peniaga mana yang mereka pilih. Dia ada industri kecil dan sederhana, tapi kebanyakannya ialah peniaga-peniaga kecil. Kita tak ada masalah kalau pilih peniaga-peniaga kecil. Kita tak nak think big sangat. Nak menyelesaikan perniagaan peniaga-peniaga yang berhad kan. Malaysia Airlines System ke, company-company besar ke, tak payah. Kita cater peniaga-peniaga kecil, peniaga jalanan pun tak apa. Kan? Biarlah orang-orang yang buat master, buat PhD yang settlekan masalah-masalah mas ke, tabung haji ke dan sebagainya. Okay. Kita target market kita tak sama. Kan? Universiti, master, PhD biarlah dia orang buat peniaga-peniaga mas, tabung haji dan sebagainya. Itu target market dia. Target market kita ni kita buat yang kecil pun tak apa. Okey. Jadi dia orang punya dia ada info perniagaan, dia ada isu dia. Isu apa lepas dia orang buat situation analysis, dia orang tengoklah isu dia apa. Apa isu yang dihadapi oleh peniaga terbabit. Okey, dia orang senaraikan. Dia orang selalunya senaraikan at least lebih daripada 5. Lebih daripada 5. Dan rata-ratanya kalau nanti anda tengok, rata-ratanya fokus kepada strategi pemasaran. Tak berani nak discuss strategi pengurusan, strategi pengeluaran, strategi undang-undang, tak berapa nak berani sangat nak explain benda terbabit. Dan pada dia orang ni asyik-asyik marketing sajalah, sebab itu je yang dia orang lebih nampak lah. Lebih mudah nampak, lebih mudah nak buat. Jadi dia akan bentang objektif dia pun sama je. Semua kumpulan sama je. Objektif mereka untuk
merangka dan melaksanakan strategi terbabit. Diorang kena buat lah. Strategi terbabit diorang kena buat. Kita kena, waktu present tu kita kena cater. Diorang ni buat ke macam mana? Dia tak boleh setakat angan-angan. Macam rancangan perniagaan, dia angan-angan. Kan? Pinjaman RM20,000. Kupang pun tak dapat sebenarnya. Kan? Nak berniaga apa? Kedai pun tak buka sebenarnya. Daftar perniagaan pun tak sebenarnya. Tulis je kata daftar perniagaan. Ini tak. Apa benda yang diorang suggest untuk peniaga tersebabit laksanakan, diorang memang kena buat. Melaksanakan. Bukan setakat merangka. Merangka dan melaksanakan. Ya, jadi kalau dia buat saja pengurusan, dia kata pengurusan berada kadang tidak yang sistematik. Jadi dia nak memastikan pengurusan berada kadang sistematik, nanti kena tengok. Jadi apa strategi pengurusan yang you buat kepada peniaga terbabit? Yang you cadangkan kepada peniaga terbabit. Kan? Contohnya dia buat senarai tugas. Sebelum ni tak ada. Jadi dia orang ni buat senarai tugas untuk peniaga terbabit. Tukang goreng, tukang kaunter, ada senarai tugas dia apa yang dia kena buat. Sebenarnya tak ada. Jadi dia kata itulah strategi pengurusan yang kami perkenalkan. Kalau setakat kata je nak buat senarai tugas tapi mana senarai tugas tak buat pun tak boleh. Dia kena melaksanakan. Sama juga strategi pemasaran. Kalau Facebook dan sebagainya, Dr. Mazita memang pakar dalam Facebook untuk ni kan jadi dia kena buat benda terbabit dan dia kena bagi tahu macam mana dia buat. Macam mana dia buat. Okey. Kumpulan ni ada 3, 4, 5. Ya okeylah, banyak sikit dia punya strategi dah. Kadang-kadang kita tengok kebanyakan dia fokus strategi pemasaran dia. Yang lain takut nak cerita. Sebab tak mampu nak buat. Tak tahu nak buat. Tak mampu, tak tahu nak buat. Itu bergantung pada supervisor bagaimana mereka menasihatkan student di bawah dia lah. Okey. Justifikasi dia memang 2 ni je. Memenuhi keperluan projek ini dengan untuk mengaplikasikan. Sebab semester 5 kan projek. Jadi dia orang kena ilmu-ilmu makrifat yang dia orang belajar semester 1 sampai semester 4 tu. Semester 5 ni lah kena aplikasikan. Jadi nak aplikasikan sendiri, kena tubuh syarikat sendiri. Kena ada produk untuk jualan ataupun servis yang dia mana dan sudah nak buat macam tu. Jadi tak nak kita aplikasikan dia dengan dicari peniaga. Sebenarnya kita tak adalah syorkan peniaga-peniaga besar. Sebab apa? Kalau peniaga besar ni macam syarikat tabung haji ke, Mars Airline ke, Air Asia apa, mengarutlah kita nak mampu nak boleh buat. CEO dia pun sibuk. Kan? Jadi kita cari tak apa, cari peniaga-peniaga kecil pun tak apa. Ada yang buat pilihan dia peniaga teh ais viral. Yang buat yang buat di tepi jalan. Jadi dia tengok macam tu lah, dia plan macam mana nak buat. Macam mana nak buat strategi untuk peniaga teh ais viral. Yang buat peniaga tepi jalan tu. Yang buka booth simple je kan. Jadi bagi saya is fine. Daripada kecil tersebut mana nak tahu kan dia boleh jadi besar. Tak payah nak berangan-angan nak buat Asia ke tabung haji. Itu yang saya kuliah kat student lah. Sebab mula-mula dia orang ingatkan macam itu. Supervisor pun waktu tu rasa macam nak buat big lah. Rasa boleh ke ampun nak buat big. CEO dia pun sibuk. Kalau meniaga teh ais tepi jalan tu, penjaja tu pun sibuk juga. Tapi bolehlah juga nak temu bual ke. Nak duduk kat situ tengok observation. Situasi analisis, observe. Duduk kat situ tengok. Tengok customer, interview customer. Apa semua, dapatkan dia punya isu. Ada pelajar yang buat macam tu. Dan report ni dalam presentation ni tuan-tuan Muhammad tengok ada pelajar yang dia observe. Duduk situlah 2 jam, 3 jam duduk. Tengok, interview customer. Apa dia, macam mana rasa dia apa semua. Lepas tu baru dia dapatkan isu, baru dia buat strategi. Strategi tambah gula dalam teh ais ke, strategi tambah tambah susu. Ada lagi tu strategi beli susu salah tempat beli. Dia orang boleh dapatkan susu yang lebih murah. Budak ni boleh cari susu yang lebih murah. Macam kita goreng ayam gunting lah. Kan? Beli yang branded punya RM32, RM35. Yang pack besar tu 5 kg je. Beli yang plastik tu murah ya.
Tapi jenuh lah bawa anak-anak sekali nak beli sebab kedai tak boleh beli lebih daripada 2 kampit. Kan? Macam itulah strategi. Ada pelajar yang dia identify macam tu, tapi dia report ke tidak wallahu alam. Okey. Ni skop, ini patutnya SWOT dia orang terbuat sini. Ada tengoklah dia orang punya. Ini contoh dia orang punya report tentang menyediakan logo. Jadi ada proses dia orang buat. Sampailah ke hasilnya logo terbabit. Menyediakan logo, menyediakan pelekat. Ini semua memang dia orang kena buat. Dulu sebelum ni dia orang tulis je sebelum selepas. Dah. Tak cerita berproses dia. Jadi kali ni kita minta student terangkan proses dia. Macam mana dia buat logo terbabit sehingga terhasilnya logo terbaik. Sama jugalah kalau yang buat banting, macam mana sampai dia dapatkan quotation. Ini sampai dia pasang. Ada setengah-setengah kumpulan dia nak buat sistem perakaunan. Dia kata sistem perakaunan mahal, point of sale tu. Pakai yang accounting punya auto count tu kan mahal. Tapi kalau kamu nak suggest benda tersebut, paling-paling pun kamu dapatkan syarikat, kamu dapatkan harga. Okey, bagi saya boleh lah tu. Walaupun company tersebut, walaupun peniaga tersebut tak install dalam PC dia. Tak beli PC pun. Tapi dapatkan quotation apa semua kan. Maknanya suggest kat dia. Kata benda ni perlu. Nak buat tak buat, itu terpulang pada peniaga terbabit lah. Kalau dia tak nak buat, tak apalah. Tapi mana tahu in the future, dia fikir-fikir, betul juga. Kena ada benda ni. Itu kalau kos melibatkan yang tinggi lah. Pelajar mana ada kapasiti nak bayar. Ada setengah tu macam peniaga tu tak nak buat. Walaupun kita bagi suggestion, dia tak nak buat. Dia orang akan reportkan juga. Dia tak nak buat. Dia kata tak mau buat. Tapi dia orang akan reportkan dalam ni cadangan kepada peniaga. Kemudian tapi cadangan ini tidak diterima oleh peniaga. Tak apa. Dia kata tak apa. Mana nak tahu juga nanti in the future. Sebab report ni akan dihantar juga kepada peniaga terbabit. Jadi dia baca-baca balik. Betul pelajar ni bagi tahu 3 tahun yang lalu. Jadi dia dah report benda terbabit. Okey, macam buat banting. Okey. Kemudian yang ni ambil insurans kebakaran. Ini buat strategi lain sikitlah. Dia bagi insurans perniagaan, dia suruh company tu ambil perlindungan, tapi company tu tak mau. Tak apa, tak mau. Saya kata tak apa. Tak mau. Esok bila dia terbakar ke apa, baru dia teringat laporan kamu ni. Contohlah. Maknanya dia ambil strategi insurans ni saya rasa bukan marketing kot lah, strategi pengurusan kot. Strategi pengurusan, dia tak pengurusan tak kisahlah. Dia ambil unit sikitlah. Sebab dia tengok benda tu. Tapi dia nampak proses dia. Dia hubungi orang apa semua, dapatkan harga, sebut harga. Lepas tu last kali rasanya dia tak tulis kat sini kot. Tak tulis. Setahu saya company peniaga ni dia tak mau ambil insurans kebakaran. Tak apa lah. Tak kisah. Jadi kita dah show kan kepada peniaga. Ini buat ni lah. Jadi ada banyaklah strategi-strategi yang student rangka dan laksanakan. Ni mendaftar perbankan internet. Dia rangka dan dia cuba laksanakan. Langkah-langkah untuk buat daftar secara online. Tapi urusan dia terganggu sebabkan pandemik, PKP dan sebagainya. Tak dapat lakukan. Tak apalah. Tapi dia dah bagi tahu dah. Untuk buat perbankan secara online. Untuk peniaga terbabit. Okey, ini yang standard lah. Facebook buat Facebook ad, dia buat 2 hari, dia capai 150 orang pengguna, dia kena buat. Digital marketing memang pelajar buat. Saya tahu pelajar buat digital marketing. Peniaga yang dia orang buat soft sell, hard sell apa semua kan. Jadi yang ni dia orang tak ada masalah. Sepatutnya untuk buat Facebook page ni. Kan? Dia orang boleh ambil pengalaman daripada subjek digital marketing tu. Tapi yang lain-lain ni macam account lah kan, strategi account. Buntu lah. Setakat ambil satu paper account je, nak buat strategi account macam mana. Kan? Jadi kita kena guide, kami kena guide dia lah. Strategi account dia kena carilah perisian-perisian perekonomian dekat luar sana. Ada satu kumpulan tu dia dapatkan perisian perekonomian dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel, dia dapatkan perisian perekonomian dalam bentuk Excel, ada supervisor dia beri. Kemudian dia beri kursus bagaimana nak gunakan perisian terbabit dekat peniaga terbabit. Bagi kursus dekat peniaga terbabit. Baguslah saya kata. Pakai Excel saja. Jadi peniaga terbabit pun mungkin boleh gunakan Excel saja. Jadi Excel kos dia tak banyak lah. Tak tahulah, murah lah kot.
cost dia. Jadi that's the another way how you are going to implement dia punya strategi dah. Jadi itulah sedikit sebanyak latar belakang. Tak tahulah pencatat minit saya ni sempat tulis ke tidak. Okey, sedikit sebanyak latar belakang bagaimana projek mereka untuk semester ni. Sebagai apa ni? Sedikit apa ni idea lah kepada panel dalam nak tengok dia punya presentation dia dan juga apa yang dia orang sepatutnya present. Okey. Jadi saya dah cerita latar belakang projek. Okey, kriteria pemekahan tadi. Saya jam kriteria tadi. Okey, borang pemekahan dia kita pakai job form. Okey, kriteria pemekahan dia kita pakai rubrik dia. Ada rubrik dekat job form terbabit. Okey, kaedah pelaksanaan dia. Okey, kaedah pelaksanaan dia pada hari yang kita bagi tadi, saya bagi tahu tadi kan, kita bagi link. Tuan-tuan dan puan boleh tengok nanti hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tu boleh tengok awal. Kalau nak tengok awal, pada hari kejadian pun boleh tengok juga sebelum budak student tu present. Okay, kita akan masuk Zoom. Okay, kita akan masuk Zoom. Okay. Kemudian ada acara sikit lah. KJ bagi ucapan. Tag Azrin, tag tak siap lagi. Minta KJ ambil tag tahun lepas. Baca balik lah. TPA punya tag pun tak siap lagi. TPA tak apa. So dia baca balik lah. Ya, Puan Farah. Nanti Cik Kamil, TPA, boleh runding. Okey, ada ucapan sikit lah. Ucapan TPA, ucapan KJ. Kemudian kita ada keynote speaker, Dr. Rokimah. Akan bagi keynote speaker dalam kurang sejam ataupun 45 minit. Okey. Lepas habis tersebut, barulah kita buat sesi macam dululah parallel session kan. Parallel session biasanya. Kita akan pergi bilik ke bilik. Jadi apa ni Dr. Su dengan Puan Siti Nakidah dah biasa dah semasa lepas. Kita akan buat apa ni room. Okay, jadi masing-masing akan masuk lah. Bilik masing-masing gunakan Zoom, masuk bilik masing-masing, jumpa dengan pelajar terbabit. Okay. Lepas tu Q&A. Q&A dengan pelajar terbabit. Okay. 2 kumpulan ataupun 3 kumpulan saja. By 1 o'clock, satu tu saya rasa settle lah kot. Boleh settle lah. Dengar pemakahan tak apa. Pemakahan tu nak bagi besok, bagi tenang-tenang, bagi markah pun tak apa. Nak bagi on the dot pun tak apa. Tak ada masalah sangat lah. Okey. Ada apa-apa persoalan? Mengerikan dia punya. Ada apa-apa soalan? Puan Farah ada soalan? Puan Farah ada lagi kan dalam siaran? Akidah? Ya, Akidah ada soalan. Apa ni ada ke tak ada ni kan aku cakap sorang-sorang weh. Assalamualaikum doktor. Ya, Puan Farah. Waalaikumsalam. Maksudnya hanya menilai untuk presentation. Ya. Dan semuanya berkaitan dengan isu semasa syarikat lah. Ya. Tapi untuk ini dia lebih kepada marketing tu macam mana? Okey. Pada dasarnya projek dia sepatutnya bukan marketing sahaja lah. Bukan strategi marketing saja, tapi kebanyakan kumpulan dah pelajar tapi ni student DPM. Ini student di DPM. DPM sahaja. Kalau student DAT, tapi student DAT tak ada projek. Kalau student DAT mungkin dia study account, dia marketing maksudnya, dia buat tak apa nak pergi. Ya. Okay, so maknanya kalau student tu kata dia ada suggestion kan, recommendation kan to solve the issue, so maksudnya katalah dia buat cadangan buat website ke, buat FB ke, maksudnya dia kena ada tunjuk lah website atau FB yang dia createkan tu, macam tu? Ya. Dalam report dia tunjuk proses daripada A to Z. Maksudnya kan? Macam mana Pak? Okay, so okay. Sebabnya dalam presentation mungkin dia akan tunjuklah contoh FB yang dia dah buatkan untuk promosi ke apa. Macam itulah maksudnya. Ya. Dia bukan hanya terhenti di setakat recommendation tapi dia tak buat further action. Maknanya dia ada buat jugalah sikit macam tu. Dia saya cuma nak tahu tu je.
Dia punya tajuk dia Okey. merangka dan melaksanakan strategi bagi syarikat ABC. Jadi dia rangka, lepas tu dia kena melaksanakan. Maknanya Facebook tu dia kena, kalau dalam report dia akan cerita proses nak buat daripada A to Z lah. Mungkin dalam presentation dia hanya cerita Facebook yang dah siap lah. Kemudian post-post yang dia post-post yang dia buat, apa post-post yang dia buat, kenapa dia buat post terbabit. Kalau dalam Facebook punya kaedah lah selalunya macam tu. Kenapa dia buat post terbabit, apa impak dia. Okey, saya faham lah. Okey, terima kasih. Okey. Ada apa-apa lagi soalan yang lain? Yang online, yang recording ni mungkin dia tanya soalan lepas ni kot, lepas dia tengok record yang kita buat hari ni. Tak ada apa lah. Tak ada apa, kita nak tangguhkan dulu. Okey, kalau tak ada apa, saya tangguhkan dululah perbincangan kita pada hari ini. Diharap apa ni kita akan berjumpa lagi lah hari Isnin nanti, insya-Allah, dengan Zoom jugalah, kita guna platform Zoom juga. Dan boleh live lah, kecuali Nur Fatin ya. Nur Fatihin, are you online? Ya, sir. Yang lain boleh live lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena off record dulu saya kan, dengan record ni Pak masuk. Doktor, saya nak tanya sikit.